Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Dr. Gauss Jasmond, Naib Chancellor Universiti Malaya dan Barisan Pengurusan Universiti, serta dekan-dekan dan pengarah. Majlis dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Dr. Gauss Jasmond, Naib Chancellor Universiti Malaya, Profesor Dr. Hamzah Haji Abdul Rahman, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, Profesor Dr. Rohana Yusof, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Profesor Dr. Kurunathan Anak Lelaki Ratnavelu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan, Cik Norilah Salam, pendaftar, ahli-ahli pengurusan, para dekan dan pengarah, pegawai-pegawai dan staf Universiti Malaya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Selamat datang ke majlis penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Sijil Perkhidmatan Cemerlang dan Anugerah Perkhidmatan Setia 2010. Bagi memulakan dan memberkati majlis, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dihormati, kini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Naib Chancellor Datuk Dr. Gauss Jasmond untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Para Timbalan Naib Chancellor, pendaftar, bendahari, para dekan dan pengarah, para profesor, para pegawai Universiti Malaya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ingin melahirkan kesyukuran kerana dapat bersama-sama dalam majlis anugerah pada petang ini bersama tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam dewan ini merupakan golongan staf yang sangat-sangat dihargai di atas pencapaian tuan-tuan dan puan-puan. I think we have to start off by clapping, berdasarkan kepada penilaian yang telah dibuat, jadi tuan-tuan dan puan-puan telah mencapai standard yang diperlukan untuk mendapat anugerah sijil dan juga sijil perkhidmatan setia pada tahun ini. Sebelum kita pergi kepada upacara menyampaikan anugerah dan sijil dan sebagainya, izinkan saya berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak tentang skim anugerah ini, dan juga untuk
mengimbas kembali kepada hala tuju Universiti Universiti Melaya pada saat dan ketika ini. Kita baru mendapat penjelasan oleh pihak kerajaan tentang apa yang dipanggil ETP, ya, Economic Transformation Plan. Dalam ETP ini, kerajaan Malaysia berharap untuk membawa negara Malaysia terus maju ke depan, supaya Vision 2020 akan dapat dicapai. Kita tahu Vision 2020 telah idea untuk Vision 2020 telah dibawa oleh Tun Dr. Mahathir, dan kita hanya ada dalam 10 tahun lagi untuk mencapai tahun 2020. Another 10 years more. Dan dalam masa 10 tahun ini, kerajaan akan mencuba membawa negara kita ke tahap yang diinginkan, iaitu pada tahun 2020, kita harap Malaysia akan menjadi sebuah negara maju dan moden seperti US, seperti Kanada, seperti Australia, seperti Jepun, Jerman dan sebagainya. Now, ini adalah satu sasaran yang agak tinggi sebenarnya. In the first place, kerajaan telah memberitahu dengan Economic Transformation Plan itu, dia akan cuba gandakan, double the per capita income of every citizen in this country. Maknanya setiap individu di Malaysia nanti pendapatannya akan di double. And it is not easy, isn't it? It is like trying to double all your salary, in 10 years. Is that possible ke tidak? But the whole 25 million rakyat, 25 juta rakyat Malaysia itu diharapkan dia punya pendapatan per kapita, mana setiap individu itu akan meningkat 2 kali ganda. Dan untuk mencapai matlamat penggandaan per capita income, kerajaan telah mengenal pasti NKEA, New Key Economic Activity. Now, the question here is, dari segi aspek manakah Universiti Melaya akan menyumbang kepada pencapaian ETP? In particular, dalam aktiviti manakah yang kita akan terlibat untuk menyumbang, membawa negara kita mencapai kepada sasaran NKEA itu? Obviously, education is one. Dari segi manakah Universiti Melaya akan terlibat? One of the key satu sasaran utama adalah kerajaan telah dalam dokumen ETP itu, kerajaan telah sasarkan untuk mencapai 200,000 pelajar antarabangsa di Malaysia. Sekarang ini jumlah pelajar antarabangsa yang datang ke Malaysia, belajar di Malaysia ialah 75,000. The last target 2010 is supposed to be 100,000, 100,000. Tapi Malaysia hanya boleh capai 75,000. And now 2020, iaitu 10 tahun daripada sekarang, 200,000. And why it is important that Malaysia kena jadi sebuah pusat kecemerlangan akademik? Why must Malaysia become a center of educational excellence? Simple, because semua negara tahu bila pelajar asing datang belajar di Malaysia, the economic benefits is huge.
kita akan dapat pendapatan daripada pelajar-pelajar asing ini. Satu. Dan keduanya, kita juga akan dapat manfaat dari segi all the brains will come to Malaysia. They will come to this country, they will do research here, and there, daripada intellectual capital dia, kita akan dapat dia punya manfaat. Now, how do we contribute to this sasaran ini? Macam mana kita nak sumbang? Itu kita kena fikirkan. Keduanya juga, bukan sahaja kita nak meningkatkan jumlah pelajar asing, what I mean is the nation, tapi juga bagaimana kita nak tarik lagi banyak, lagi ramai foreign intellectual capital masuk ke Malaysia supaya negara kita boleh tingkatkan dari segi higher value chain in the economic activity. Maknanya, how do we make sure, bagaimana kita nak pastikan di Malaysia ini akan timbul lagi banyak industri yang dia punya aktiviti adalah at the higher level and not just manufacturing. That there will be companies in Malaysia yang akan berada di Malaysia untuk come up with new designs for products, higher level of R&D activity in the country, supaya nanti kita akan jadi penjana of technology. We create technology in this country. And for that to happen, untuk benda ni boleh berlaku di negara kita, we need the brains. Now, definitely, semestinya bila kita bercakap tentang intellectual capital, that is the prime responsibility of academic institution, terutamanya universiti macam kita. Betul tak? Itu adalah tugas dan tanggungjawab universiti. Apatah lagi, kita di Universiti Melaya, kita adalah universiti yang tertua, kita dikatakan universiti terbaik, we have that role to play. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? We have that role to play because we are the leading university. We have to be, kita mestilah menjadi sebuah institusi yang menjana para graduan. Kita mestilah boleh memajukan para akademik kita yang boleh membawa teknologi ke tahap yang lebih tinggi untuk membantu kepada pencapaian matlamat the economic transformation plan of the country. Now, this is a very big thing sebenarnya by our country, sebab kalau kita tak boleh capai di matlamat ETP, kita akan berada dalam keadaan yang tidak selamat. Mengapa kita akan berada dalam keadaan yang tidak selamat? Sebab the whole Asian region, seluruh kawasan Asia sekarang adalah sedang membangun dengan begitu pesat. China, Japan, Taiwan, Korea, Hong Kong, Indonesia, Thailand, Philippines, all the country in this region is going up and working hard and competing. And we are located between two major nations, yaitu India dan China, and both are doing well economically and technologically. So tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan para hadirin sekalian bahawa kita sekarang telah masuk satu era di mana we have to move forward with new ideas, we have to move forward by bringing up kitanya productivity. Tahap produktiviti kita hendaklah lebih tinggi daripada yang lepas, dan bukan tu saja, kita mesti jalankan tugas kita ke tahap kualiti yang lebih tinggi. So productivity must go up and quality must go up. If not, if we cannot fulfill that role, we may not be contributing to the nation. Dan kalau kita tidak boleh contribute kepada nation,
we may one day, the nation may think that we are irrelevant. And that is extremely dangerous. Itu sangat bahaya sekali. So, the issue is how do we move forward to meet these challenges? Betul tak? Bagaimana kita nak maju ke depan dan membantu mencapai matlamat-matlamat ini? First of all, semestinya tahap produktiviti semua staf kena lebih tinggi. Produktiviti semua staf kena lebih tinggi. And the quality of your deliverables, apa yang tuan-puan buat tu kenalah lebih berkualiti. That is the first fundamental requirement, that kita semua kena lebih produktif dan kita semua kena hasilkan kerja kita dengan lebih berkualiti. There's no doubt about it. Now, if we ask ourselves, tuan-tuan dan puan-puan duduk situ tanya, macam mana aku nak naikkan produktiviti aku dan macam mana aku nak tingkatkan kualiti? Betul tak? That may be going on in your mind. Betul tak? Adakah itu yang tuan-tuan dan puan-puan sedang fikir sekarang? Macam mana saya, umpamanya saya menjaga makmal di Fakulti Sains, macam mana nak tingkatkan kualiti dan nak tingkatkan produktiviti? Adakah itu yang tuan-tuan dan puan-puan fikir? Kalau tuan-tuan dan puan-puan bekerja di makmal di Fakulti Sains, yes or no? Are you asking that question now or not? You know? Or why should I? Or why should I? Or perhaps the most relevant person yang kita patut tanya ialah Presiden ke kaum. Tadi nampak kat luar ada ni. Dekat mana dia duduk? Mana dia? Oh, tu dia. Patut you duduk depan, Cik Husin. Itu row kelima lah, tak apa nampak. By the way, Encik Husin, our Presiden ke kaum, is my very good friend. I must tell you that. I like him a lot. Ini ikhlas, bukan saya nak memuji dia. No reason I memuji dia. I treat him as my blood brother. Saudara saya, darah daging saya. Sebab I like the man. The man thinks like me. Cuba suruh dia bercakap dengan mic kat sini. Saya pun terduduk kalau dengar apa dia cakap ni. Dan saya doakan soon, bulan Disember ni nak ada Perhimpunan Agung QPAX, betul tak? You all tahu ke tidak? The General Assembly QPAX. Dan saya harap dalam Perhimpunan Agung tu Presiden ke kaum kita akan dilantik sebagai Presiden QPAX. Mari kita sama-sama doakan. Kerana kalau Cik Husin betul-betul jadi Presiden QPAX, saya akan menjadi manusia yang paling happy that day lah. Kerana ini satu pencapaian yang baik bagi Universiti Melaya. But let me explain to you why this is important juga. Kerana saya fikir kalau Encik Husin jadi Presiden QPAX, saya rasa dia boleh bawa idea-idea baru kepada perkhidmatan awam negara. Kerana this vision 2020, it is extremely important. Semua member of QPAX kena sama-sama bantu capai. It's not easy if they don't cooperate. Betul tak? So if Encik Husin jadi Presiden QPAX, saya harap Encik Husin akan bawa idea-idea baru yang akan membantu sama-sama mencapai wawasan 2020 itu. And I think he can do it. Because selama saya bekerja sama dengan Encik Husin dalam union, saya bila bermesyuarat dengan beliau tu, saya nampak bagaimana dia sama-sama nak membawa perubahan kepada the productivity in this campus. Saya dah nampak. Dia sangat menyokong kepada this e-attendance yang kita bangunkan. Dia sangat menyokong e-disiplin ke apa tu. Semua EE ni PTM yang buat, dia bukan saya.